Kuasa Masjid Nur Said Santan Polis, Dr. Asyad, hadirin Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya. Dengan rahmatnya kita diberi masa dan tenaga dapat sama-sama kita solat subuh berjemaah pada pagi ini, dapat sama-sama kita hadir untuk kita betul beri masa sedikit pada pagi ini untuk sambung kuliah dui bulanan kita ni mingguan. Itu setiap hari subuh, minggu Ahad atau hari minggu pertama, ketiga dan kelima. Dan hari Khamis pun sama juga, minggu ganjil pertama, ketiga dan kelima, tuan. Dan pada hari ini kita sambung kitab kita ni, Ensiklopedia Larangan. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang Allah himpunkan dalam Al-Quran, firman-Nya, dan apa yang Nabi himpunkan dalam hadisnya berkaitan dengan larangan-larangan tentang apa tu sekitar kita lah, daripada awal kita punya ibadah kita ni, daripada semua benda ni, apa yang Nabi beritahu, tegahan larangan, tuan. Itu ada satu benda, tuan, tajuk hari ini berkaitan dengan larangan banyak bertanya tanpa adanya keperluan. Tanya perlu, tak tahu. Tapi ada satu bab ni Nabi larang kita banyak bertanya tanpa ada keperluan. Bahkan ada maksud lain pula di sebalik tanya tu. Di apakah cerita dia tentang tajuk ini ni. Cuma sebelum saya nak mula ke tajuk ini, kita akan tengok sikit, ulang kaji sikit tentang adab membaca Al-Quran. Kita ni disunahkan kita baca Quran. Alif Lam Mim tu 3 huruf, 3 apa tu? Nabi beritahu satu huruf tu satu kebaikan. 3 apa 10 ganjaran. Alif Lam Mim ni 3 huruf, 30 ganjaran, tuan. Cuma apakah ada adab yang Nabi ajak kita ketika kita nak baca Al-Quran ni, tuan? Adab membaca Al-Quran. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas, memakai pakaian yang sopan, dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Okey, pertama sekali dalil ya, iaitu Allah SWT ajak kita nak baca Al-Quran ni, kalimahnya ataupun mukjizatnya, kita kena bersuci. Iaitu apa dia? Kita kena berwuduk. Di samping itu juga kita kalau boleh kita gosok gigi, bersuci, bersiwak. Kayu suci, tuan. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Okey, kalau untuk maklumat tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan baca Al-Quran ni, kalau boleh kita menghadap kiblat. Cuma kita di masjid, kiblat di depan, kita hadap arah kiblat. Di rumah kita tak arah kiblat. Cuma mungkin dalam bas, dalam kereta api, dalam apa tu kapal terbang sebenarnya kita tak tahu arah kiblat tahu mana. Boleh baca tahu mana pun boleh. Tapi kalau kita tahu posisi kiblat, kita utamakan ke arah kiblat. Sebab dalilnya tuan-tuan, ini dalil dia. Majlis atau posisi duduk yang paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis Tabrani kata majlis yang Allah suka ni apa dia? Kita menghadap kiblat. Macam tuan-tuan ni lah, subuh ni kuliah subuh punya kan, Tok Guru di depan ni, makmum akan tengok, jemaah akan tengok ke arah kiblat. Aku pun sama. Belajar Al-Quran, baca Al-Quran sebagainya, kalau boleh kita menghadap ke arah kiblat. Itu majlis yang mana Allah paling suka, tuan. Walaupun kalau cerita dia, ustaz, saya minta apa? Kami mengajar Quran ni baca bulat, buat bulatan. Tak ada masalah, boleh juga, tak ada masalah. Cuma majlis yang mana yang menghadap kiblat ni lebih Allah cinta, Allah suka. Ketiga, membaca ta'awuz ketika memulai membaca Al-Quran. Apa dia ta'awuz ni? Kita baca a'udzubillah minasyaitanirrajim. Sebab tu kalau ada perasan, baca kita nak semayang pun, kita baca ta'awuz. Kemudian kita baca bismillah, kita baca Al-Fatihah. Jadi ta'awuz ni Allah suruh baca ketika nak baca Quran. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini dalilnya surah apa? Iaitu An-Nahl ayat 98. Allah ajak kita baca Al-Quran, kena ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita minta apa? Berlindung daripada Allah ni, daripada syaitan yang terkutuk, yang direjam, kan? Itu dalil kata baca Al-Quran kita baca ta'awuz. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Jadi Al-Quran pula kalau boleh tuan, kita kena faham, kena renung apa kita baca. Lah ni mungkin kita duk baca saja, alhamdulillah, bagus dah. Cuma lepas ni kalau boleh kita faham pula apa surah kita baca tadi. Contoh saya baca tadi wadduha, demi waktu duha. Sebab waktu duha ni Allah sumpah wadduha wal as kan, wal fajr. Jadi wa ni demi. Jadi Allah bersumpah dengan wal as, demi masa. Wadduha, demi waktu duha. Jadi waktu itu penting, sangat penting.
Jadi cerita tentang apa ayat itu sebagainya. Jadi kalau kita tahu tuan, kita akan faham. Kita akan rasa khusyuk dan sebagainya. Itu yang pertama. Apa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai dengan apa yang kita baca. Kalau kita balik, kalau kata sekadar baca Quran, orang Arab jahiliah ataupun orang penduduk Quraisy Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab sebagainya, mereka hari-hari dengar Quran. Tapi tak, mereka dengar kanan, keluar kiri. Mereka dengar saja, tak ambil ibrah, tak ambil pengajaran. Sebab tu Al-Quran ni bukan sekadar baca, dia kena faham. Bukan sekadar faham, kena amal pula dalam kehidupan. Bukan amal saja, dia kena habaq ke orang, sebarkan. Jadi kita ni mungkin year 1, year 2 duduk belajar baca, duduk betul bacaan, alhamdulillah. Yang kedua pula kena belajar pula faham harfiah, contohnya belajar tafsir. Yang kedua dah faham nanti pula kena amal pula, dah amal pula kena beritahu orang. Itu dia punya hak-hak Al-Quran kan. Sungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka. Nampak surah Al-Anfal, yang mana orang beriman ni sebut nama Allah tuan, mereka getar tuan hati mereka. Dan bila baca Al-Quran pula bertambah iman mereka. Itu yang kita nak tuan, kita baca tuan Al-Quran ni, kita iman kita bertambah tuan. Dan kita faham apa yang kita baca, dan kita amal pula apa yang kita baca tadi, dan kita beritahu orang apa yang kita amal tadi. Dan mereka. Keenam, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Al-Quran ni boleh belakang tuan. Apa tu, berdiri boleh, duduk boleh, berbaring pun boleh. Tapi yang apa tu, kalau kita ni, kalau sebelum mungkin dia duduk elok lah. Cuma bagi orang yang duduk hafal Quran ni, dia boleh duduk bawa kereta teringat, dia hafal Quran. Kemudian duduk saja kat benda, duduk menyangkui kan, boleh hafal Quran, dia baca, tak ada masalah. Tempat mana yang tak boleh? Bilik air ataupun jamban ataupun tempat yang bernajis, itu yang tak boleh. Tapi tangan lain semua boleh kita berzikir pada Allah, boleh sepanjang masa kan. Pak Nabi ajak pula nak tidur nanti pun sambil berbaring berzikir pada Allah. Kita boleh sebut-sebut, kita boleh hafal Quran dan sebagainya, tak ada masalah kan. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk dan ketika berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Sebab apa? Allah beritahu sendiri, ingat Allah ni bila boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring, bila masa pun boleh. Tapi kalau boleh tuan, Allah lebih suka apa? Nabi kata, aku suka sebut nama Allah ni, bacaan semua ni dah kadang berwuduk, bersuci. Itu lebih utama tuan. Langit dan bumi. Ketujuh, berusaha membaca dengan benar, jelas dan dengan suara yang bagus. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Surah Al-Muzammil tuan, apa tu Allah sengaja kita nak baca Quran ni, baca dengan tartil. Tak laju sangat, tak tergopoh-gapoh, tajwidnya betul sebagainya, tak kata lambat melirik sangat sebagainya. Semua tu dia tartil. Jadi bacaan hafazan lain pula, tartil sebagainya. Jadi ada banyaklah ilmu Al-Quran ni, taranumnya juga sebagainya, dan tajwid sebagainya. Semua tu kita boleh kuasai tu kan. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Jadi jelas makhraj huruf tu satu-satu. Saya sendiri tuan kalau ikut tuan, apa tu sebutan mulut saya pun dah lari dah ni. Saya sidin dulu tuan dulu ni, mengajak di Penang, orang mabuk langgar tuan naik motor. Yang mana dagu saya ni patah dua ni. Dagu ni crack, patah dua. Yang belakang di belakang, ini di depan. Diikat balik tuan. Ni nak nganga pun 2 jari. Tuan tak nganga tuan. 3 jari, 4 jari. Alhamdulillah tuan. Tuan apa kena sebut tuan? Satu, saya bunyi pun bunyi dalam tuan. Mulut saya ni bunyi dalam. Bunyi lagu lain lah. Nafas saya pun pendek, tak panjang macam dulu. Kalau imam tuan, kalau ada imam tuan, saya bagi imam jadi imam. Jadi dah ni satu yang terpaksa juga tadi. Dia cerita dia, kalau boleh tuan, hafazan kita, bacaan kita tartil dan sebagainya tuan. 8. Tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang salat atau yang sedang tidur. Orang yang salat tengah bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Nampak di sini tuan? Dia ke depan tadi. Ada membaca apa tu disebut di sini? Bertambah sikit. Okey, berbaring duduk. Okey, tadi jelas. Okey, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang solat atau sedang tidur. Ada dalil tuan-tuan, Nabi kata seorang ni baca Quran. Bila mai seorang yang semayang pula, dia kata perlahankan bacaan kamu tu. Baca Quran bagus, tapi bila mai orang nak semayang, baca dia kena pelan. Contoh kita mai subuh tadi lah, kita mai awal pukul 5.30. Siapa tak nak lagi?
Main-main semayang tahiyatul masjid, duduk penjuru tu baca Quran. Kuat mana pun tak apa. Jadi kalau dengar bunyi pula, bunyi pintu, ada orang masuk pula. Dia masuk nak solat tahiyatul masjid. Kita kena pelan bacaan kita. Sebab apa? Bila Al-Quran tadi bertemu dengan solat, kita yang baca Quran kena pelan. Sebab solat tadi dia solat, dia munajat kepada Allah, dia nak semayang, dia nak tersebut, dia tak ada gangguan kan. Sama juga kalau orang nak tidur kan, tak boleh kita kuatkan bacaan Quran kita, kena pelan kan. Di rumah tu kita saja, bilik tu kita saja, kuat mana pun tak ada masalah. Nampak tuan, kena bezakan tuan. Jadi itu dari yang Nabi ajak. Keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang salat atau yang sedang tidur. Orang yang salat tengah bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Dan Nabi ajak pula, bila ada seorang baca, yang lain dengar. Dia baca pula, kita pula dengar. Sebab tu kalau tuan belajar tuan, kita tengok tuan duk buat tadarus tu, seorang baca, yang lain semua tengok bacaan dia betul tak betul, salah ke apa, kita pun betul dia. Kita baca pula, dia pula dengar. Sebab tu Nabi dengan Jibril, malaikat Jibril talaqi musyafahah. Nabi baca, Jibril tegur sebagainya. Bila Ramadan tuan, setiap malam tu berlaku tuan. So kita pun boleh buat tuan kan, baca Quran melazimi pagi subuh sekali, maghrib sekali ke, zuhur ke, ikut masa kita. Jadi kita baca Quran. 9. Rasulullah SAW telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ada dalil tuan-tuan, Nabi larang kita yang rajin baca Quran ni. Khatam macam mana? Betul 3 hari, paling banyak baca khatam ni kalau boleh 3 hari sekali. Sebab ada dalil tuan, Nabi sebut kalau boleh, Allah suka tuan, al-hal wal murtahal. Baca ulang balik habis baca ulang. Itu namanya khatam. Allah suka orang yang suka khatam Quran. Cuma ada seorang sahabat ni, Nabi kata, dia ni, ya Rasulullah, aku khatam Quran ni sebulan sekali. Kan? Apa Nabi kata pula? Lazimilah khatam Quran ni sebulan sekali. Padahal ada seorang Nabi kata pula, kalau boleh 20 hari sekali khatam. Sahabat kata apa? Ya Rasulullah, aku boleh kurang pada tu. Bila Nabi dengar lagu tu, kalau lagu tu 10 hari sekali khatam. Dia pelan pendek. Sebab kata apa? Aku boleh kurang daripada tu. 7 hari sekali khatam. Pada kata aku boleh lagi 3 hari sekali khatam. Kurang pada tu jangan. Kalau buat khatam buat 3 hari, kita hanya baca hafal Quran saja. Baca saja tapi tak faham maksud. Tak ambil pengajaran itu. Jadi sebab Quran ni bukan kata nak kena baca saja. Dia kena faham, kena amal, kena bawa dalam diri kita, kehidupan kita, dan kita beritahu pada orang. Itu tujuannya Al-Quran. Bukan sekadar baca saja. Jadi orang yang rajin baca Quran ni kalau boleh 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, itu lebih baik lagi. Cuma kita lah ni bulan puasa itulah. Bila khatam Quran? Bulan puasa tahun lepas. Ni tahun ni pula nak puasa ni pula baru khatam pula. Sepatutnya bukan setahun sekali, dia sebulan sekali, 20 hari sekali, 7 hari sekali, bahkan 3 hari sekali kalau kita mampu kan. Kurang dari 3 hari. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Dan Nabi sebut pula hadis Ahmad dan Abu Daud, kalau dia hafal dia khatam kurang 3 hari, dia tak faham apa pun. Nampak tuan beza. Dan kalau kita tengok balik, betul Imam Syafi'i kita lagi hebat. Iaitu bila 30 hari dia khatam 60 kali. 1 hari 2 kali khatam. 1 hari 2 kali khatam pun boleh sebenarnya. Kalau dia tu memang hafal Quran, duk main dalam kepala dia saja. Duk berjalan dia teringat Al-Quran, duk sebagainya, teringat Quran, dia boleh baca, boleh hafal kan. Dia boleh khatam kan 1 hari 2 kali khatam. Boleh, tapi itu tengok orang lah. Jadi secara umumnya kita sebagai orang awam ni minimumnya 3 hari sekali khatam. Itu tuan. 10. Melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Sujud sejadah ni bila? Contoh hari Jumaat. Pagi Jumaat kita akan baca surah sejadah imam, dan kita akan sujud sejadah itu. Sujud tilawah pun sama juga. Ada bacaan tentang tilawah tu, kita sujud tuan-tuan. Ada banyaklah sujud syukur. Bila kita dapat nikmat, kita boleh sujud syukur. Sujud sahwi, iaitu bila kita buat salah semayang, kita perbetul balik, kita teringat, kita sebelum salam tu sujud sahwi. Jadi banyak sujud ni, ada banyak jenis tuan. Okey, tajuk kita hari ni berkaitan dengan bab ilmu, larangan banyak bertanya tanpa ada keperluan. Boleh bertanya, tapi ada benda apa yang Nabi larang ni? Pertama sekali manusia, macam-macam orang. 5 orang dalam kepala mereka macam-macam.
yang apa tu, yang beruban ke, yang hitam rambut ke, siapa ke, tua muda ke, masing-masing akan ada pertanyaan. Okey, bila bertanya tuan nak cari jawapan. Arah tempat ke, jalan ke, nak pergi mana sebagainya, kan? Kalau kita nak buat apa tu, ilmu mengaji ke, ada Google ke apa, nak cari web ke apa ke, sebagainya, semua ada. Menu masak ke apa, dalam Google ni internet ada. Tapi kalau bab agama tuan, dia mesti balik pada qala Allah qala Rasul. Apa yang Allah beritahu dalam Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis Nabi. Fas'alu alizik in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kalau kita tak tahu, tanya orang yang tahu. Jadi supaya apa? Kita mengetahui. Jadi apa? Kita tak tahu, tanya orang tahu. Nak buat bendang, macam mana bendang ni? Nak buat air manis, macam mana baja racun? Nak buat apa? Pokok rumah, tanya orang yang tahu. Bab agama sama juga, tanya ustaz, tanya ustazah, tanya orang yang mahir. Bab dunia apa dia? Semua kena tanya tuan. Tapi channel kepada siapa? Orang yang mengetahui. Jadi tanya bab apa tu, peguam bela, peguam apa tu perundangan, lawyer. Mungkin bab tanah ke sebagainya, hartanahnya orang. Nak buat apa, pertanian, orang pertanian. Jadi semua tu ada bidang masing-masing. Jadi Allah suruh kita tanya pada orang yang mengetahui. Okey, hai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian nescaya menyusahkan kalian. Al-Maidah ayat 101. Tanya boleh, tapi jangan tanya benda tu, bila tanya jadi payah balik tuan. Tuan, jadi macam mana ni? Allah larang tuan. Al-Maidah 101. Contoh tuan kita gambar ni tuan. Inilah yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, kalau telah turun, hati-hatilah kalian dengan terlalu banyak bertanya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa sholat subuh harus subuh? Kenapa harus 2 rakaat? Kenapa tidak 4 rakaat seperti duhur? Untuk apa? Udah kerjain aja. Kenapa nggak boleh bohong? Kenapa nggak boleh riba? Ya Allah sudah sebutin itu larangan dari langit. Udah tinggalin. Enggak dikorek-korek untuk cari. Gitu. Ini contohnya dalam bab agama ni, ada yang kita tak tahu, kita tanya. Tinggal kita tanya pula, pasal apa subuh ni 2 rakaat? Awak tak buh 4, buh 8 ke? Sebab kita bangkit pagi cergas. Buh pi lah 8 pun kuat lagi. Bila main Aisyah ni, dia main lewat, letih, tak larat. Buh lah 2, pasal buat 4 pula. Benda-benda lagu tu tak perlu kita tanya. Ada benda kita kena tanya, ada benda yang kita tak boleh tanya. Sebab apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Orang Yahudi, kami dengar, sami'na wa asaina, kami ingkar, kami asi, kami tinggal. Ini tidak boleh sebenarnya. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan banyak bertanya dalam hukum Allah. Artinya sengaja memang mencari untuk meringankan buat dia. Dia bukan nak tahu saja kata tu, dia nak culat, dia nak kurang lagi, dia nak mengelak, nak mengilat sebenarnya. Itu tuan-tuan sebenarnya. Karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian banyak dihancurkan oleh Allah karena terlalu banyak pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka. Umat sebelum kita ni, nabi-nabi terdahulu ni, ada umat mereka. Mereka banyak umat mereka ni banyak yang dibinasakan. Allah hukum sebagai apa? Mereka banyak bertanya. Contoh orang Yahudi tuan, nak sembelih lembu. Lembu ni warna apa, color apa, jantan betina ke apa ke, besar mana, nampak? Kalau ikut sembelih aja lembu. Tapi tak. Dia bertanya tu bukan nak buat, dia pun nak ingkar, nak bagi tak ada lembu. Nampak tuan, jadi Allah menyulitkan mereka. Lagi tanya, lagi Allah bagi satu-satu si ciri yang menyusahkan mereka balik. Itu bukti kata, bertanya ya. Tapi kalau bab agama ni, bila bertanya yang benda bukan-bukan, dia akan menyulit kita balik tuan. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa tidak seperti ini? Jadi memprotes, makanya Allah SWT. Nah, pernah ada sahabat, ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam, sering bertanya macam-macam gitu. Lalu Nabi SAW marah, menegur mereka. Nabi di atas mimbar sambil berkata, ingatlah tadi hadis itu ya, umat-umat sebelum kalian dihancurkan oleh Allah karena terlalu banyak pertanyaan terhadap Nabi mereka. Baik, hari ini saya izinkan kalian bertanya. Silakan tanya, walaupun aneh-aneh istilahnya itu. Jadi ada satu hari Nabi sebut tadi, umat terdahulu Allah binasakan, Allah hukum. Sebab apa? Banyak bertanya. Tapi hari ini nak tanya apa? Tanyalah. Sebab apa? Mereka ni ramai yang peluk Islam, baru lagi. Jadi tanya soalan yang mana yang masih curiga, yang tak tahu, tanya itu. Ada satu sahabat iseng berdiri mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya di mana? Ayahnya ini meninggal dalam keadaan kafir zaman jahiliyah, nyembah berhala, macam-macam, minum khamar, buat maksiat banyak ini.
Wahyu datang mengatakan, sampaikan ya Muhammad, ayahnya di neraka. Nampak? Nampak sahabat ni yang baru masuk Islam ni, dia tanya apa? Satu soalan cantik tu kan. Nak tanya juga sebab apa? Ayah aku duduk mana? Dia nak tahu. Dia ni Islam, masuk Islam. Tapi ayah dia dulu ni tak ada masuk Islam. Ayah aku ada di mana? Apa Nabi jawab tu kan? Soalan itu soalan yang cipu mah, yang mana? Yang sulit nak beritahu. Nah, jadi apa Allah Nabi kata apa? Ayah kamu dalam neraka. Nampak sebab apa? Sebelum Nabi Islam mereka ni jahiliah. Dia bersembah berhala. Sebab di Mekah tuan, di Kaabah tu ada banyak berhala. Mereka sembah berhala tuan. Ayahmu di neraka, kata Nabi SAW. Semua saya boleh tidak tanya, ia lebih tenang dia sebenarnya, tapi dia bertanya. Lalu orang itu marah, keluar dari masjid. Bila dengar Nabi kata ayah dia kat neraka, dia pun bebal. Dia keluar masjid, dia jalan nak keluar. Apa Nabi buat tuan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang tadi yang bertanya marah. Nabi SAW suruh panggil-panggil, ditekuk pundaknya, lalu kata Nabi SAW, jangankan ayahku juga di neraka. Nampak Nabi beritahu, bukan ayah engkau saja, ayahku pun dalam neraka. Nampak tuan? Ini dari sahih hadis Muslim. Nabi kata ayah dia pun dalam neraka tuan. Ini riwayat sahih yang dijelaskan Nabi SAW memastikan ayah beliau meninggal dalam keadaan menyembah berhala. Kalau orang-orang itu yang hidup sebelum Nabi SAW tidak menyembah berhala, masih berpegang pada agamanya Allah istilahnya, gitu kan? Nanti kan kita sebutkan ada poin pelajaran kita, beberapa orang-orang Quraisy yang masih bertauhid, enggak menyembah berhala sama sekali. Mereka tetap masih berpegang pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka untuk meninggal masuk surga. Tuan, cerita tuan, soalan ni nampak soalan yang agak menyusahkan. Ayahku dekat mana? Ayah kau kat neraka. Dah tanya, so itu sulit, payah nak beritahu sebab apa? Benda itu hal hari kiamat sebenarnya, benda yang kita tak nampak sebenarnya. Dan benda itu pula Islam baru sampai sebenarnya. Bila dah tanya tadi, terbukti. Bila masuk Islam, ya siapa beriman masuk syurga, tak beriman masuk neraka. Tapi pada zaman jahiliah dulu ni, mereka ni sembah berhala sebenarnya. Jadi ayah kamu dalam neraka. Dia sedih kan? Bila beritahu itu, Nabi beritahu, panggil dia balik, beritahu ayah aku pun dalam neraka juga. Nampak kan? Tapi dalam bab ni hadis sahih ni, buat apa tu? Bukhari dan Muslim. Cuma ada khilaf kata dah ayah Nabi ni dia bukan penyembah berhala, dia ni ikut Nabi Ibrahim punya syariat sebagainya. Itu wallahu a'lam. Jadi kita mau sembang sebab kita tidak dengan kita banyak bertanya tentang hukum Allah. Benda-benda yang yang kita tak berkaitan dengan kita apa. Jadi itu yang pertama. Okey, yang kedua tuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhi. Yang aku larang jangan buat, jauh. Dan apa saja yang aku perintah, buat. Apa yang aku perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. So pasal ayat ni, ibadah ni benda yang suruh buat semampu kita. Sembahyang wajib, tapi kalau tak larat, duduk. Asalnya berdiri, tak larat duduk. Duduk pun tak larat, boleh tidur, boleh berbaring, sakit. Tapi ayat kedua tuan, dan apa yang aku larang pada kalian, apa tu? Okey. Apa yang aku larang tadi jauhi, tinggal terus. Tapi yang aku suruh ni, sembahyang, puasa, zakat semua ni semampu kalian. Kita buat semampu kita. Nampak? Agama Islam ni bukan agama yang dia agresif, dia nak yang tu je. Tak, dia ada timang tara dia. Tak boleh sembahyang berdiri, kita duduk. Tak boleh duduk, kita berbaring. Jadi banyak benda tuan. Tak boleh lagu ni. Nampak tuan, dia ada keringanan-keringanannya. Tapi kalau buat maksiat, ustaz, tak boleh tinggal ustaz, nak kena buat juga ni. Tak ada. Maksiat tinggal terus. Haram. Alah setitik je. Haram terus. Tak boleh kita buat tuan. Tapi buat ibadah ni semampu kalian. Nampak? Bila kalau kita bermalas-malasan, buat sambil lewa Allah bagi keringanan, kita buat tak buat. Itu salah faham. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah kerana mereka banyak bertanya dan misi nabi-nabi mereka. Mereka bukan bertanya saja, mereka nak selisih, nak mengelak, tak mau buat, nak culas, malas sebagainya. Itu yang berlaku. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini tajuk kita hari ini. Cuma kan baik dan buruk. Apa cerita tuan-tuan? Okey, wahai manusia, hadis Muslim, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji pada kalian. Nampak? Allah suruh haji pada kalian, maka berhajilah. Ayat Nabi mudah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah. Nah, seorang ni dia tanya apa? Seorang berkata, apakah setiap tahun? Wahai semua. Soalan kita. Cikgu ni tanya soalan tu pula. Ni bukan surat kerja sekolah, buat minggu depan nak ambil. Semua muka ke cikgu? Tu dia tanya semua muka surat pula dah. Aku dah malas, rajin lebih.
Nampak? Kita akan marah. Ni bersama dia. Haji. Kena buat haji. Bagi kalian berhaji dah. Main seorang ni bagus. Tapi dia tanya apa? Tiap-tiap tahun ke Nabi, ya Rasulullah. Soalan dia. Maka beliau pun diam. Orang lain pun apa? Sehingga Nabi tak jawab. Dia ulang 3 kali. Bila ulang sampai 3 kali ni, kalau Nabi tak jawab tu faham-faham lah. Sekali dah semua hidup. Tapi bila ditanya banyak kali, apa Nabi kata? Itu kemudian Rasulullah pun bersabda, kalau aku kata ya, nescaya hal tersebut jadi wajib. Kalau aku kata ya tadi tiap tahun, jenuh kan. Kita nak pergi haji, nak pergi kangak pun kira kan minyak. Kan? Nak habis minyak lah ni murah sikit. Katalah selalu, nak pergi kangak pun pergi balik RM5 dah nak kereta. Motor RM5 pergi balik. Contoh, tu pun baru pergi kangak. Kalau pergi haji kan, bayangkan nak naik kapal terbang lagi sebagainya, makan minum 10,000 minimum kan. Nampak tuan, menyusahkan kita balik. Naknya mudah aja. Kalau aku katakan ya, nescaya hal itu menjadi wajib. Dan nescaya kalian tak sanggup membuat. Tak mampu nak buat kan. Nampak kan. Kemudian beliau pun bersabda, biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa kerana pertanyaan dan bertentangan dengan betul mereka kepada hal-hal Nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Kalau suruh buat semampu. Dan jika aku melarang sesuatu kepada kalian, tinggallah. Tinggal terus. Tak boleh gagah kata nak buat sikit ke apa. Arahan bab maksiat, larangan, tinggal terus. Bab suruhan, buat semampu kita. Nampak kan? Hadis Muslim. Ini mudah kan, tak payah pun. Tapi nampak, bila ada orang over ni terlampau bertanya, bahkan menyusahkan balik kita beragama kan. Okey, yang pertama, larangan banyak bertanya. Macam mana ni? Kita ni banyak soalan ni. Boleh tanya kan, tak ada masalah. Tak tahu tanya. Ni tu tak tanya pula, tak tahu saya tu tak tanya kan. Boleh tanya. Hadis-hadis di atas menunjukkan tentang larangan menanyakan hal-hal yang tidak perlu. Kerana jawapan pertanyaan tersebut justru menyusahkan penanya. Misalnya pertanyaan, apakah dia di neraka atau syurga? Siapa pun tak tahu kan. Neraka ke syurga? Aku ni duduk semayang ni, neraka ke syurga? Soalan tu tak patut tanya kan. Apakah ayahnya bernasabkan kepadanya atau tidak? Ni aku ni pin ayah aku ke tak ni? Betul ke tak? Pula dah tanya lagu tu. Soalan yang mana? Tak patut tanya. Hadis-hadis di atas juga menunjukkan larangan bertanya dengan maksud membuat bingung. Tanya nak bagi kacau lagi. Tanya nak cerdik orang lagi. Tanya tapi nak sia-sia. Tanya nak mengejek orang. Aku nak tanya ustaz ni, nak perkenal kawan aku sebelah ni. Baru dia tahu. Nampak? Dia niat lain dah. Tanya ustaz tu tapi nak perkenal kawan dia. Tanya orang tu dah, tapi bukan nak ambil ilmu. Tapi nak cerdik orang, nak mengata orang, nak peli. Tak boleh, tuan. Kalau betul tak tahu, kita boleh bertanya. Okay, contoh tuan. Ni, depan kita. Kan? Daripada kecil, baby tu boleh berjalan, merangkak, boleh berlari, pergi sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Kan? Dapat jazah universiti apa semua, kerja, buat duit sebagainya. Beli tanah, beli bendang, beli kereta sebagainya. Kemudian tua lah kita, tungkat, rendah balik. Nampak? Jalan tak larat, duduk tidur, buat tuan. Umur Nabi kata, umur umatku 60-70. Tak lama mana tuan. Inilah pilihan hidup kita, time frame kita. Kita duduk mana lah ni? Okey, duduk time kerja orang ni, time sebagainya. Duduk apa? Pincin ke apa kan contohnya. Tak lama mana tuan. Separuh lagi kan, kita akan rehat kan, duduk alam barzah. Jadi alam barzah ni tuan, bila ni? Meninggal kan, duduk satu alam. Sekali meninggal, tak boleh patah balik ke dunia, tak boleh nak cepat di akhirat. Duduklah tentu. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Lagi tak kiamat, duduk dah alam barzah tu, alam kubur tu. Jadi alam barzah pula Nabi kata apa? Ada sisian alam barzah. Siapa yang kencing tak basuh, siapa yang mengatakan orang, ada neraka di, ada azab di alam barzah. Dan Nabi kata apa? Allah kata pula bagi Fir'aun ada neraka pagi, neraka petang di alam barzah. Bayangkan, ni alam barzah kan. Pada masyarakat nanti pula kiamat, dia lain pula. Dihitung pula pahala dosa, panjang cerita kan. Kita baru 3 roh ni, dia 3. Alam roh, alam mak, alam dunia. Nanti alam barzah. Dalam barzah nanti alam akhirat. Pada mahsyar pun panjang kan. Baru kita pergi pahala apa? Syurga ataupun neraka. Jadi kita lah ni duduk dalam baru dia 3 sebenarnya kan. Panjang lagi. Sekali hidup tak mati dah. Tukar alam saja. Roh saja. Jasad pisah pada badan, duduk alam barzah. Nanti bila keluar nanti dia alam pada mahsyar pula. Akhirat kan. Jadi sekali kita hidup akan hidup selamanya. Cuma tukar alam tuan. Okey, contohnya, contoh yang lain juga ialah menanyakan hal-hal yang disembunyikan Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya
dan tidak memperlihatkan kepada mereka. Seperti tentang apa? Hari kiamat, roh, tentang benda-benda ghaib ni, tak perlu kita tanya. Sami'na wa ata'na. Yang Nabi sebut, yang Allah cerita dalam Quran, itu tentang macam mana nikmat syurga, macam mana azab neraka, dan cerita dalam hadis sahih pula macam mana. Itu saja yang kita tahu. Selebih pada tu tuan, tak perlu kita tanya tuan. Kita akan lalui dia nanti. Hadis-hadis di atas juga melarang kaum muslimin menanyakan banyak hal tentang halal dan haram, kerana jawapannya dikhawatirkan akan turunnya perintah keras di dalamnya. Misalnya tentang haji tadi, wajib ke tidak tahu. Sedangkan Allah habaq tadi turun apa, wahai orang beriman ni, kerjakanlah haji kan. Nampak bila buat itu, kerjalah haji yang semampu kita, sekali, 2 kali, 3 kali sebagainya. Cuma kita ni lah ni mungkin mampu, tapi tak boleh pergi pula, PKP sebagainya dan sebagainya. Ini tadi di Mekah ni. Dalam Sahih Bukhari disebut hadis Ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar dosanya ialah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian sesuatu tersebut diharamkan dengan sebab pertanyaannya. Nampak? Asalnya halal, jadi haram pula. Bahaya tuan. Contoh orang Yahudi tuan, orang Yahudi ni mereka tak boleh makan lemak tuan. Nampak tuan? Mereka boleh makan lemak, tapi mereka banyak bertanya, lemak pun mereka tak boleh makan tuan. Nampak tuan? Masihnya mereka lagi banyak bertanya, lagi banyak lagi menyulitkan mereka sebenarnya. Okey, keringanan untuk bertanya. Boleh bertanya tuan. Apa dia? Nabi SAW memberi keringanan kepada orang-orang Arab Badui dan orang-orang yang seperti mereka ni. Misalnya delegasi, bila main musafir, main jumpa Nabi, orang luar jumpa Nabi, beliau untuk mengambil hati mereka. Adapun sahabat-sahabat Nabi ni Muhajirin dan Ansar yang tetap di Madinah dan keimanan kuat di hati mereka, maka mereka dilarang banyak bertanya. Jadi orang di penduduk Mekah Madinah tu dilarang banyak bertanya. Tapi bagi orang luar ni, orang Arab Badui ni, tanyalah sebab dia tak tahu. Sebab apa tuan-tuan? Dalam hadis Muslim juga disebutkan, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami dilarang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang membuat kami senang, ialah seseorang daripada orang yang luar ni, daripada Arab Badui, daripada luar ni, mai jumpa Nabi, dia bertanya, dia dengar, dia pun ambil manfaat. Sebab apa tadi? Takut tadi bila banyak bertanya nanti, dia lagu lain pula. Sedangkan boleh bertanya. Ibn Abbas kata pula, aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka hanya bertanya tentang 12 masalah, dan kesemuanya ada dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras, judi dan sebagainya. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, Al-Baqarah ayat 217. Mereka bertanya tentangmu tentang anak-anak yatim. Nampak tuan? Semua tu dalam Al-Quran. Jadi orang Arab ni tuan, ada orang luar main tanya, dia pun tumpang dengar. Kalau dia pun tak tahu betul, baru dia pun tanya. Kalau benda-benda yang biasa-biasa ni, dia pun tak tanya tuan. Itu jadi hadis Bukhari. Ceritanya kesimpulannya, kalau kita tak tahu, kita tanya. Cuma kalau kita tanya tu sebab apa pula? Nak cerdik orang, nak mengata ke dan sebagainya, jangan tuan. Nak jadi payah balik ke, itu tak boleh tuan. Semua tu balik pada dalil tadi. Tak tahu, tanya. Al-zik in kuntum la ta'lamun. Tak tahu, tanya orang bidang dia. Bab kereta, bab rumah, bab apa tu sebagainya. Tanyalah pertanian, benda. Nabi kata, engkau lebih pandai daripada aku. Nak kahwin pokok sebenarnya, engkau lebih pandai daripada aku. Jadi kalau bab akhirat, bab ibadah, kena tanya aku. Rujuk balik, qala Allah, qala Rasulullah, wallahu alam. Jadi saya rasa sangat untuk ini, kita cerita tentang boleh bertanya, tapi tengok tempat kita tanya tu, apa benda nak tanya tu. Okey, tajuk minggu depan tuan. Ni hari Khamis depan tu pula, iaitu minggu ketiga, minggu ke-5 pula lah. Tajuk hadapan, bab larangan banyak bercerita. Tadi banyak bertanya. Ni cerita pula, tak berhenti set, cerita. Cerita boleh, tapi ada setengah orang ni cerita nunang-nunang 10 cerita. Satu apa pun tak tahu betul tak betul, cerita bohong kenapa kah? Sebab dia Nabi kata larang banyak bercerita dan membuat demu dalam nasihat. Tak boleh pula buat kuliah. Tu dia setiap hari pagi-pagi baca Quran sampai maghrib, isya, subuh Quran. Esok Quran. Lama-lama orang jemu. Nampak? Boleh ajak nasihat ni, ceramah semuanya. Tapi kita tengok balik. Sebab tu kalau kita perhati balik, ceramah pun ustaz ni dia ambil tafsir, ustaz ni ambil hadis, esok pula bab tajwid, lusa pula bab sirah, sejarah, tulat pula bab apa. Dia berbeza. Kalau minggu tu sirah sebulan, 2 bulan, jaga hari. Kalau main tiap-tiap tahun, tiap hari sirah tuan, orang jemu lagi.
Al-Quran bagus baca Quran, tapi kalau hari-hari baca Quran tak belajar benda lain, ada akan jemu nanti. Orang akan marah, orang akan balik, orang akan tak apa cemu. Bahaya kan. Sedangkan tak ada masalah pun, tapi kena tengok balik. Perbagikan, sebab tu kita pun kuliah pun pelbagaikan sebagainya. Apakah Nabi larang? Sebab apa? Apakah dalil dia? Apakah hujah dia tentang larangan? Dan banyak bercerita dan juga jemu dalam membuat jemu dalam nasihat. Allah alam kan. Jadi kita saya buka soalan, tu nak tanya. Kalau tak tanya pula, kalau ada nak tanya. Jadi kalau tak tahu boleh tanya kan. Siapa yang saya tahu saya jawablah. Ada nak tanya, sahabat-sahabat kita kat sana, muslimah pun ada. Saya minta maaf tuan, ada salah silap kan. Jadi saya pun betul masih belajar ni, apa pun balik pada qala Allah qala Rasul. Nak tahu orang tu betul tak betul, cek balik. Dia kata tu sama ada Allah kata dengan Nabi kata. Kalau ada kita ambil. Kalau kata-kata dia tak ada bertentangan, campak jauh-jauh kan. Itu hujah dia. Agama ni bukan siapa yang kata, apa yang dikatakan. Sama ada Allah kata dengan Nabi kata. Itu kita punya penanda arah kita. Sebab Nabi kata pula, walaupun dia hamba abdi, orang Arab bani orang apa tu kulit hitam, hamba abdi. Dia kata qala Allah qala Rasul, kita kena dengar, kita ambil kata-kata dia kan. Dan Allah alam. Sebab agama Islam kita bukan agama yang double standard. Dia sama dan hujah daripada Allah dan Rasul kan. Wallahu alam. Kata apa saya pergi dekat ni. InsyaAllah kita jumpa pula pada minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nota tak bagi kat tuan-tuan tu. Ada satu. Nota ada sebab. Boleh, boleh dari mana orang nak bilang pun tapi dia jadi yang kisian lah itu rumah ni siap mau itu pakai ini pakai naik bersama bulan lagi. Sudah. Bulan ni dah. Bulan ni